Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid. Syukur Alhamdulillah hari ini kita sama-sama dapat meneruskan lagi kelas kita, iaitu kelas mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Jadi untuk hari ini kita akan terus ke tajuk unit 3, iaitu rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Jadi sebelum kita teruskan lagi kelas kita ni, cikgu harap kamu semua dapat bersedia dengan kelengkapan belajar, terutama sekali buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Okey? Baik, kita mulakan pelajaran kita. Kita baca sama-sama tajuk ni. Rendahkan kalori, tingkatkan nutrisi. Okey. Trend mengembari makanan segera sukar dielakkan sepenuhnya. Oleh itu, Cikgu Firzana menggunakan minum makanan segera yang popular untuk berkempen tentang makanan berkhasiat. Kempen yang unit ini menggambarkan bahawa makanan segera juga boleh ditingkatkan kualitinya dengan cara mengubah suai bahan-bahan yang digunakan. Cadangkan cara-cara meningkatkan khasiat makanan segera seperti yang di bawah. Okey, slide yang seterusnya cikgu akan tunjuk dua jenis makanan yang dikategorikan sebagai makanan segera. Itu yang pertama sekali burger, yang kedua sekali set ayam goreng. Okey. Jadi kita bincang pada slide yang seterusnya. Okey? Okey, murid-murid semua. Dekat muka surat ni ada dua jenis makanan segera, kan? Dia nak kita cadangkan cara-cara meningkatkan khasiat makanan segera yang ditunjukkan itu. Yang pertama, tengok gambar burger, kan? Okey, gambar burger. Burger ni adalah makanan segera yang orang cakap tak seberapa elok untuk kita selalu makan, sebabnya ni kurang nutrisi dan berbagai benda lagi yang menyebabkan penyakit untuk tubuh badan kita. Contohnya obesiti dan berbagai lagi. Jadi burger ni yang ada sekarang ni, kita boleh ubah suai dia dengan bahan-bahan yang berkualiti untuk menukarkannya supaya ia ni menjadi satu makanan yang berkhasiat untuk tubuh badan. Okey, dia nak kita fikirkan macam mana kita nak buat burger ni supaya ia menjadi satu makanan yang berkhasiat. Okey, kita perhatikan satu persatu. Baik, kita tengok bahagian daging dia. Dia nak kita gunakan patty burger ni, daging burger ni yang boleh dibuat menggunakan 100% daging segar tanpa bahan kimia. Kalau yang ada dekat pasaran sekarang ni, dia dah masukkan perisa, bahan pengawet, semua ada dalam tu. Jadi untuk meningkatkan kualiti burger, supaya burger ni jadi satu makanan yang berkhasiat, pertama sekali, kalau boleh gunakan daging dia tu 100% daging segar. Okey. Yang kedua, bahagian sayur. Cili kat atas tu, cili jeruk ke apa. Okey. Dia nak kita gantikan dengan sayuran segar seperti kapsikum. Kapsikum ni lada Benggala. Lada tu yang segar tu. Okey, bahagian mayonis. Apa perlu kita buat dekat bahagian mayonis? Kita nak tambah lagi banyak ke ataupun kita nak kurangkan? Okey. Lepas tu bahagian roti dia. Bahagian roti sebabnya kita gunakan roti yang berkualiti baik, yang tinggi seratnya. Makanan yang tinggi seratnya elok untuk penghadaman. Okey. Baik, seterusnya tengok bahagian yang ayam goreng tu. Set ayam goreng tu. Okey. Bahagian kentang.
Kentang lenyek kan. Okey, gunakan kentang rebus tanpa campuran bahan lain kecuali letak sedikit garam. Kalau yang ada sekarang ni macam-macam perisa dah letak. Okey. Dan yang kedua, apa tu? Bahagian pasta. Okey, gantikan dengan hidangan salad atau sup sayur-sayuran. Yang tu. Okey, akhir sekali bahagian ayam dia tu, ayam goreng. Kalau ayam goreng yang kita tengok tu memang sedap kan. Tetapi kena hati-hatilah. Okey, kalau boleh ayam tu apa yang kita nak buat dekat ayam tu supaya ayam tu selamat dimakan. Supaya ayam tu jadi satu makanan yang berkhasiat. Apa yang perlu kita buat? Okey, saya rasa yang pertama sekali bahagian kulit dia. Kalau kulit dia kita buang sebab di bahagian kulit dia terdapat banyak lemak. Baik, seterusnya. Awas. Kena beringat betul-betul Bahan utama dalam makanan segera mengandungi nilai kalori yang tinggi tetapi kandungan nutriennya rendah. Sila rujuk maksud kalori. Apa yang dimaksudkan dengan kalori? Kalori ialah satu unit tenaga atau satu unit measurement untuk tubuh badan. Measurement ni maknanya pengukuran untuk tubuh badan. Kalau senang nak faham, setiap makanan yang kita makan masuk ke dalam badan kita adalah dalam bentuk kalori. Kalori pula akan digunakan oleh tubuh badan kita untuk ditukar menjadi tenaga. Nilai kalori dalam makanan mengandungi 3 unsur, iaitu makronutrien, iaitu karbohidrat, protein dan lemak. Okey, jadi gunakan strategi penggunaan bahan rendah kalori bagi meningkatkan nilai nutrisi makanan yang seperti di atas tadi yang kita bincang tadi. Okey. Okey, seterusnya memurid kita terus pergi kepada muka surat 14, itu bahagian makanan berkhasiat kita selamat. Okey, kita baca sama-sama. Semasa kempen makanan berkhasiat Kementerian Kesihatan, Jimmy dan rakan-rakannya mempelajari bahawa makanan berkhasiat ditentukan oleh kandungan nutrien makro dan nutrien mikro yang terdapat dalam bahan makanan. Apakah yang membezakan makanan segar, makanan segera dan makanan diproses dari segi khasiatnya? Jadi, kaji rajah kategori makanan pada risalah yang diedarkan kempen tersebut. Ada satu rajah kategori makanan. Kita bincang sama-sama rajah tersebut. Okey, murid-murid, inilah dia rajah kategori makanan. Jadi kita perhatikan kategori-kategori makanan tersebut. Okey, yang pertama sekali kita tengok pada bulatan yang nombor 1. Contoh makanan segar. Dia letak situ ada udang segar, ada telur, ada sayur-sayuran segar, ada ikan segar. Itu semua ni contoh makanan segar. Dan yang kedua, contoh makanan yang diproses. Dia letak situ ada emping jagung, ada popcorn, yogurt, kan? Itu semua ni makanan-makanan yang diproses. Yang ketiga pula, cuba kita tengok contoh makanan segera. Okey, yang ketiga tu contoh makanan segera. Ayam goreng, pizza ada situ, ada kentang goreng, ada burger, kan? Itu semua ni contoh makanan segera. Okey, kita beralih tengok pada yang nombor 4. Contoh makanan segera yang boleh dikategorikan sebagai makanan segar. Dia makanan segera tapi dia ni termasuk dalam makanan segar. Contoh dia bagi situ sandwich. Sandwich dia pakai roti yang tinggi serat.
Okey, lepas tu dia ada sayur tomato kat situ, ada salad kat situ. Dia ni makanan segera, tapi makanan segera yang dikategorikan sebagai makanan segar. Dan yang kelima, contoh makanan segera yang boleh dikategorikan sebagai makanan yang diproses. Dia makanan segera termasuk dalam kategori makanan yang diproses. Tengok. Okey, itu ada sardin. Ada sardin situ, ada kari puff frozen. Itu makanan segera yang dikategorikan sebagai makanan yang diproses. Untuk informasinya, nutrien makro. Apa yang dikatakan sebagai nutrien makro? Okey, nutrien makro terdiri daripada karbohidrat, protein dan lemak. Dan nutrien mikro pula terdiri daripada pelbagai jenis galian, asid organik dan vitamin. Khasiat nutrien makro dalam makanan sentiasa tidak terjejas. Semakin banyak bahan makanan diproses, semakin berkurangan khasiat nutrien mikro pada bahan makanan tersebut. Okey, murid-murid semua, cikgu nak tanya. Selama kita ambil makanan ni, sama ada untuk sarapan ataupun makan tengah hari ataupun untuk makan malam, adakah kita ni selama ni mengamalkan satu pemakanan yang sihat? Jadi sebagai panduan untuk kita semua, kita kategorikan, kita kelas-kelaskan makanan, kita kena pastikan apa jenis makanan yang kita ambil. Okey, tengok jadual yang cikgu sediakan itu. Yang pertama, bahagian yang pertama tu dia letak situ makanan segar. Makanan segar contohnya buah apple, oren, pisang, ulam-ulaman dan susu segar. Itu adalah contoh, salah satu pada contoh makanan segar. Dan yang kedua, makanan segar segera, iaitu contoh salad sayur-sayuran, salad buah-buahan, coleslaw, kentang putar dan pasta. Okey, itu adalah makanan segar segera. Okey, contoh makanan segera. Makanan segera. Pertama, burger. Yang kedua, kentang goreng. Yang ketiga, ayam goreng. Yang keempat, pizza. Yang kelima, hotdog. Itu antara contohnya lah. Sebenarnya ada lagi contoh-contoh makanan segera. Jadi cikgu ambil kat sini 2-3 perkara je. Baik, seterusnya. Makanan segera diproses. Contohnya, makanan dalam tin. Contohnya sardin, ikan sardin. Okey. Yang kedua, produk daging seperti sausage. 3, sandwich. 4, mi segera. 5, produk sejuk beku. Contohnya kari puff frozen, popiah frozen, semua tu. Okey, akhir sekali, makanan yang diproses. Itu contohnya susu tepung, berbola ikan, emping jagung, roti dan nugget. Nugget ni biasa ni kanak-kanak memang suka, kan? Setiap pagi mesti nugget. Okey, jadi kita dah kenal pasti dah makanan mana yang perlu kita ambil dan makanan mana yang kita perlu kurangkan supaya cara pemakanan kita tu adalah satu pemakanan yang sihat. Okey. Okey, seterusnya. Kita ada pantun kat sini. Dalam buku teks tu kalau kamu perhatikan ada pantun di bahagian segar berseloka. Jadi pantun yang disediakan ni bukan pantun yang biasa-biasa. Pantun yang ada maklumat untuk kita tentang tajuk yang kita belajar ni. Okey, kita baca sama-sama ya. Sempena kempen pemakanan berkhasiat, acara berbalas pantun antara tahun 6 amal dengan tahun 6 berkat telah dianjurkan. Mari kita ikuti acara pantun tersebut. Okey, kita baca ya.
antara pasukan yang menjual dengan pasukan yang membeli. Okey, kita mulakan dengan pasukan yang menjual. Piramid makanan menjadi panduan. Keperluan hidangan tersusun sejajar. Apakah faedah kepada kesihatan jika diutamakan makanan yang segar? Itu yang menjual. Yang membelinya, pasukan yang membeli pun jawab, makanan segar warisan berzaman, tiada pengawet, tiada kimia. Sihat fizikal bebas ancaman, sejahtera mental tanpa perwana. Okey, dia jawab. Okey, pasukan yang menjual pula. Telur, bijirin, susu dan roti dimakan bersama buah-buahan. Apakah kesannya kepada diri? Makanan tersenarai dijadikan sarapan? Okey, pasukan membeli pun jawab, makanan sihat penyeri selera, bijirin dan buah-buahan amat berzat. Sarapan berkhasiat memberi tenaga. Badan yang sihat bertambah kuat. Okey, lepas tu pasukan yang menjual pula lagi. Minum makan di tengah hari, resipi organik menjadi tumpuan. Jika berhajat tampan berseri, apakah manfaat diet sedemikian? Okey, lepas tu pasukan yang membeli pun jawab pantun tadi. Makanan organik kegemaran elit, hasil teknologi semula jadi. Imuniti kukuh pencegah penyakit, obesiti dijauhi, penyakit dihindari. Lepas tu pasukan yang menjual pula bagi pantun. Perut sebu di waktu malam, makanan segar pilihan hati. Jikalau kamu penggemar ulam, cadangkan menu rendah kalori. Okey, lepas tu akhir sekali pasukan yang membeli pun jawab untuk pantun tadi. Sesuanya ulam di waktu begini, makanan berminyak perlu disaring. Untuk hidangan rendah kalori, makanan dikukus, elak digoreng. Itulah tadi pantun, pertandingan pantun antara pasukan tahun 6 amal dengan pasukan tahun 6 berkat. Pasukan amal tu pasukan yang menjual pantun dan pasukan berkat tadi yang membeli pantun. Jadi pantun yang ada tadi, yang kita baca tadi, ada maklumat penting tentang tajuk yang kita belajar pada hari ini. Okey, murid-murid semua, satu informasi untuk kamu. Apakah dia makanan organik? Satu jenis makanan kita panggil dia makanan organik. Iaitu makanan organik ialah makanan yang dihasilkan daripada kaedah pertanian yang diusahakan secara semula jadi. Bahan makanan organik bebas daripada penggunaan baja kimia serta penggunaan hormon tumbuh-sarang. Contohnya, jika kita tanam sayur, tanam sayur, dia tak gunakan baja-baja kimia, dia gunakan baja-baja kompos, baja asli. Contohnya daripada najis haiwan. Okey. Lepas tu yang kedua, penternakan ayam. Orang yang membeli ayam ni dia tak suntik hormon tumbuh-sarang. Ayam ni dia besar secara semula jadi. Okey, contohnya ayam kampung. Ayam kampung dia bela secara semula jadi. Dia tak bagi makanan yang diproses, dia tak bagi suntikan hormon tumbuh-sarang. Jadi ayam tu dia besar secara semula jadi. Okey, murid semua, saya harap kamu masih lagi bersama-sama saya. Kita terus pada tajuk makanan segera undang derita. Kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu. Okey, tajuk makanan segera undang derita. Okey, kita baca sama-sama. Penggunaan bahan asing seperti perisa, perwana, pengawet dan bahan kimia di dalam makanan segera
dan makanan yang diproses bertujuan untuk membantu penyediaan makanan dengan segera. Selain itu, bahan asing akan menambahkan rasa dan tempoh hayat makanan tersebut. ZT menggunakan internet untuk mencari maklumat tentang kesan pengambilan makanan segera dan makanan yang diproses. Perhatikan hasil rumusan maklumat yang diperolehinya. Okey, kita tengok. Ya. Hasil daripada pencarian kawan kita di ZT tentang kesan pengambilan makanan segera dan makanan yang diproses. Jom. Okey, inilah hasilnya daripada pencarian ZT tadi di internet. Okey, tentang kemudaratan ataupun kesan daripada pengambilan makanan segera dan makanan yang diproses. Okey, kita tengok satu persatu Baik. Kemudaratan makanan segera dan makanan yang diproses. Kesan terhadap kesihatan. Okey, kita tengok dulu kemudaratan dia. Okey, baik. Yang pertama, kandungan gula yang sangat tinggi. Makanan segera dan makanan yang diproses ni mengandungi gula yang sangat tinggi. Kesannya terhadap kesihatan apa dia? Iaitu nilai kalori yang tinggi dan nilai nutrien yang rendah. Kalori yang tinggi, nutriennya rendah. Okey, yang kedua, mengganggu metabolisme tubuh dan menjadi kalis insulin. Dan yang ketiga, mengakibatkan penyakit seperti diabetes, kencing manis. Okey, yang kedua, kesan dia. Kemudaratan pengambilan makanan segera dan makanan yang diproses. Yang kedua, ketagihan terhadap makanan segera. Kalau selalu ambil makanan segera ni ketagih kan. Kita tahu kan, sekali kita ambil besok rasa nak beli lagi. Seterusnya nak beli lagi, ketagihan. Okey, kesannya terhadap kesihatan apa dia? Tidak mengamalkan pemakanan seimbang. Okey, asyik hari-hari makan burger je, hari-hari asyik ayam goreng je, hari-hari asyik pizza je. Jadi pemakanan kita, zat kita tidak seimbang. Okey, yang kedua, merangsang keadaan obesiti dan diabetes. Obesiti ni apa dia? Obesiti ialah overweight, iaitu kegemukan atau lebih berat, lebih pada had. Diabetes adalah kencing manis. Okey, ketiga, kemudaratan makanan segera dan makanan yang diproses. Yang ketiga, kandungan bahan-bahan kimia sintetik, perisa, perwarna, peluntur dan penstabil. Kesannya terhadap kesihatan, memasukkan bahan bertoksin di dalam badan menerusi pemakanan. Makanan tadi ada macam-macam bahan kimia. Jadi bila kita makan, kita secara tak langsung memasukkan bahan-bahan bertoksin ke dalam badan kita sendiri. Okey, yang kedua, meningkatkan risiko penyakit kanser dan melemahkan sistem pertahanan tubuh. Okey, seterusnya, kemudaratan makanan segera dan makanan yang diproses. Yang seterusnya, penggunaan tenaga yang sedikit untuk menghadamkan makanan segera dan makanan yang diproses. Kesannya terhadap kesihatan, pengambilan dan penggunaan tenaga itu kalori yang tidak seimbang. Kita kena ingat bila satu makanan yang tinggi kalori, kalau kita tak melakukan aktiviti yang banyak, itu menyebabkan terkumpulnya lemak dalam badan. Okey. Seterusnya, merangsang keadaan obesiti, penyakit jantung dan diabetes. Okey. Akhir sekali, kemudaratan makanan segera dan makanan yang diproses. Yang akhir sekali, kandungan serat yang rendah. Serat yang rendah. Kesannya terhadap kesihatan, kurang membantu proses penghadaman
kawalan tahap kolesterol dan kawalan berat badan. Seterusnya, satu lagi informasi untuk kamu, apa yang dimaksudkan insulin. Insulin ialah hormon yang dikeluarkan oleh pankreas untuk mengawal kepekatan glukosa dalam darah. Metabolisme iaitu proses kimia yang berlaku dalam semua sel hidup yang melibatkan pembinaan sebatian kompleks dan penguraiannya semula jadi sebatian ringkas untuk menghasilkan tenaga. Itu informasi untuk kamu. Okey, baiklah murid-murid. Dalam buku teks kita ada satu perbualan sesi soal jawab antara Jimmy, Zeti dan rakan-rakan bersama Cikgu Firzana dan wakil KKM, itu Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi dekat sini cikgu ambil isi penting apa yang mereka bualkan dalam sesi soal jawab itu. Okey, kita baca sama-sama. Apakah contoh makanan yang diproses dan tidak memudaratkan kesihatan? Okey, jawapan dia ada dua jenis makanan yang diproses. Yang mudarat ialah makanan yang melalui proses kimia seperti kebanyakan makanan segera. Yang bermanfaat pula ialah makanan yang melalui proses mula jadi seperti mentega, keju dan buah-buahan kering. Okey, soalan yang kedua, bagaimanakah kalori yang tinggi boleh menyebabkan penyakit? Okey, jawapan dia, apabila makanan berkalori tinggi, maknanya tenaga yang tersimpan dalam makanan itu juga tinggi. Di dalam badan, tenaga iaitu kalori yang berlebihan akan berubah menjadi lemak. Lemak inilah yang menyebabkan kemudaratan dan penyebab kepada penyakit kronik seperti hipertensi. Hipertensi maksud dia darah tinggi, diabetes dan gejala obesiti iaitu berat badan berlebihan dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Kita kena ingat ya, penyakit-penyakit ini tidak semestinya kena pada orang-orang dewasa saja, malah kanak-kanak pun boleh terkena kalau tidak dijaga pemakanannya. Okey. Soalan seterusnya. Apakah pula makanan yang kaya antioksidan? Saya tidak pernah dengar. Apakah pula manfaatnya? Okey, jawapannya, makanan yang kaya antioksidan banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Selain itu, makanan yang diproses seperti buah-buahan kering, coklat dan minuman teh juga kaya dengan antioksidan. Khasiat ini boleh menghindarkan penyakit seperti penyakit jantung dan kanser. Okey, baiklah murid-murid, seperti biasa di akhir kelas kita, cikgu akan bagi kamu tugasan. Kali ini cikgu bagi kamu 2 tugasan, iaitu yang pertama, senaraikan jenis makanan mengikut kategorinya. Tadi kita dah bincangkan jenis-jenis makanan dan kategorinya. Itu mana satu makanan segar, makanan segar segera, makanan segera, makanan segera diproses dan akhir sekali makanan diproses. Jadi cikgu nak kamu senaraikan makanan-makanan tersebut. Okey. Okey. Kemudian tugasan yang kedua, asah minda. Iaitu yang pertama, berdasarkan pengetahuan kamu,
Yang manakah air oren yang baik untuk diminum? Nyatakan pendapat kamu. Dia bagi sini dua cara penyediaan air oren. Yang mana satukah yang kamu rasa air oren itu yang baik, yang elok kita minum? Dan apa pendapat kamu? Kenapa kamu berkata sedemikian? Mana satunya elok, mana satu yang tidak elok? Yang elok tu kenapa kamu cakap yang elok untuk diminum? Yang tak elok tu kenapa kamu cakap air itu tidak elok untuk diminum? Jadi saya nak kamu siapkan kedua-dua tugasan ini. Tugasan yang pertama dan yang kedua ni siapkan dalam buku tulis. Okey, akhir sekali cikgu mengucapkan tahniah kepada semua murid kerana sudi menonton video yang saya bekalkan ini dari awal hingga akhir. Jadi untuk memudahkan kamu untuk mengikuti kelas-kelas kita, cikgu harap kamu subscribe channel cikgu, itu channel Cikgu Muhammad Hafizan, untuk memudahkan kamu untuk mengikuti kelas-kelas kita yang akan datang. Jadi dengan ini cikgu sudahi kelas kita, cikgu tamatkan kelas kita untuk hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.